Okey, kita sambung yang kedua. Okey, ni baru jelas cikgu buka lampu baru nampak. Okey, yang kedua adalah penjadualan. Okey, penjadualan bermaksud selepas kita merancang, yang pertama tadi cikgu cakap merancang perancangan projek. Okey, jadi selepas merancang dan kita dah tentukan 4 perkara ni, okey, kita perlu membuat penjadualan. Okey, penjadualan maksudnya kita buat jadual lah, buat table. Okey, buat table, buat jadual. Maksudnya jadual tu penting disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa. Okay, anggaran jangka masa yang ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey, awak buat kerja khusus pun ada jadual cartagan ada. So samalah. Projek pun ada mesti buat penjadualan. Okey, jadi kenapa kena buat penjadualan ni? Apa fungsi dia? Okey, fungsi kena buat jadual, wajib buat jadual. Okey, yang pertama nak mengelakkan kerugian masa dan kos. Okey, tak nak bazir-bazir masa, tak nak bazir-bazir kos. Okey, yang kedua, mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, kita nak buat jadual, maksudnya kita dah tentukan, kita dah agihkan siapa pekerja yang untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang kita tetapkan. Jadi mereka dah tahu dah dia orang punya tugasan tu apa. Jadi kita tak ada nak menyalahkan lagi orang lain. Okey, yang ketiga, mengelakkan pembaziran atau pemborosan, supaya kita tak boros, tak belanja di luar kawalan. Okey, jadi dia apa-apa pun mesti ada schedule lah, ada schedule dan ada susunan siapa yang dipertanggungjawabkan, bila nak buat, nak start macam tu. Okey, yang keempat, mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, ni penting supaya bahan mentah kita tidak dibazirkan dan digunakan semaksimal yang mungkin. Okey, tu tujuan penjadualan. Okey, sekarang kita pergi yang penting kat sini. Okey, yang penting kat sini adalah jadual. Okey, cartagan. Yang mula-mula ni dia kata, okey, penjaduan boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan cartagan atau cartabar. Okey, jadi untuk penjadualan ni kita boleh gunakan 2 kaedah. Okey, ni kaedah pertama, ni kaedah kedua. Okey, 2 kaedah. Okey, kaedah yang pertama iaitu kaedah blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, melalui rangkaian di mana kita ada buat macam ni dalam jadual minggu 1, minggu 2, minggu 3. Okey, konsep bincang minggu 1, minggu 2 buat lakaran idea, minggu ketiga membuat model. Okey, penerangan dia macam ni. Okey, penjadualan blok hubungan aktiviti menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Okey, milestone ialah penanda atau perkara yang bakal berlaku mengikut urutan. Maksudnya contoh aktiviti yang bakal dilalui dalam tempoh masa tertentu. Okay, kita dah bagi masa contoh 3 minggu lah. Kalau macam ni katakan 4 minggu. Okey, kat sini 4 minggu. Okey, minggu pertama kita buat ni je. Kita bincang konsep je dengan pekerja kita minggu pertama. Okey, minggu kedua baru kita masing-masing ada pereka grafik ni, dia akan bagi beberapa jenis lakaran idea. Nanti baru kita pilih satu lakaran yang terbaik. Okey, pilih satu sahaja lakaran yang terbaik. Okey, jadi minggu ketiga dah siap lakaran, baru kita boleh buat model lah. Okey, buat model sebelum kita laksanakan atau kita buat kita punya projek tu. Okey, yang kedua adalah cartagan. Kaedah melalui cartagan di mana setiap aktiviti projek akan ditunjukkan bersama-sama tempoh masa. Yang ni dia detail. Okey, dia detail. Yang ni cartagan ni dia detail sebab dia menulis, kita kena tulis apa aktiviti kita bermula daripada perbincangan konsep dengan pelanggan kita sampailah kepada projek tu siap. Okey?
Okey, contoh tengok perbincangan konsep bersama pelanggan. Okey, dia perlukan berapa minggu. Okey, ni minggu kalau awak tengok minggu ni, dia sampai minggu ke-9. Bermaksud okey, ni minggu ke-8 ni 2 bulan. Okey, 2 bulan seminggu. 2 bulan campur lagi seminggu. Okey, jadi dia punya sasaran dia adalah contoh bakul serbaguna, pembinaan bakul ni. Okey, pembinaan bakul mesti siap dalam tempoh 2 bulan seminggu. Okey, jadi dia susunlah. Okey, yang pertama sekali perbincangan konsep bersama pelanggan minggu 1, minggu 2. Okey, minggu 1, minggu 2, masa ni kita bincang dengan pelanggan. Mungkin dia tak puas hati, dia macam dia nak deal harga lah. Okey, masa ni peringkat masih deal harga. Okey, yang kedua melakar bentuk bakul dengan persetujuan pelanggan minggu ke-2, minggu ke-3. Okey, masa ni ikut turutan. Kemudian mencari pembekal bahan minggu ke-3, ke-4. Membuat pesanan bahan, membuat pesanan kepada barang-barang yang kita nak digunakan tu. Okey, minggu ke-4, ke-5. Mendapatkan bekalan barang minggu ke-5, ke-6. Lepas tu dah sampai bahan kita dah bekalan barang dah sampai, kita bolehlah start menanda, mengukur dan memotong pada minggu ke-5. Lepas sebulan barulah kita dapat menanda, kita mula untuk membuat bakul tersebut lah. Okey, peringkat, awak tengok peringkat dia. Mula menanda, mengukur, memotong, memasang bakul, kemudian kita uji bakul tu tahan ke tak, boleh ke tak letakkan buah dalam bakul tu. Lepas tu buat penambahbaikan. Okey, buat penambahbaikan lah, repair kat sini kalau ada masalah. Dah last sekali semua dah okey, boleh buat kemasan atau mengecat. Okey, nak spray ke, ikutlah. Okey, ataupun perlu letak barang-barang hiasan, bunga dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali 10, kerja siap. Okey, kerja siap dan membuat laporan juga tuntut bayaran. Maksudnya pada yang terakhir ni kita tengok pada peringkat hujung bulan 2 ni dah hampir ke 2 bulan ni. Okey, masa ni lah mungkin kadang-kadang kita akan siap awal sikit kat sini. Mungkin kita siap lambat sikit kat sini. Ni kita kena bagi tahu dengan pelanggan kita. Okey. Ini adalah cartagan. Ni kaedah kedua. Ni tadi yang saya cakap ni kaedah pertama. Kaedah pertama dia tak detail. Okey, yang ni dia tak detail. Yang ini yang detail Okey, yang ni kalau tengok yang satu ni dia ni sini. Okey, sini. Yang ni dengan bawah ni. Okey. Okey, siap. Okey, siap dah yang kedua, penjadualan. Jadi yang ketiga, yang terakhir, okey, dalam proses merangka perancangan projek. Okey, yang terakhir adalah pengawalan. Okey, pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Okey, maksudnya sambil kita membuat penjadualan, kita buat perancangan, kita di samping tu kita mengawal. Okey, apa kita nak mengawal? Ia merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan belanjawan. Kita nak sini kita kawal di samping tu kita kawal, kita check kualiti. Okey, sampai pekerja kita buat bakul tu kita check, tengok betul tak, sama tak ukuran dia. Okey, dekat situ kita boleh perbetulkan mana-mana yang ada kekurangan. Okey, ada kekurangan atau ada masalah. Okey, jadi tujuan peringkat pengawalan adalah untuk memastikan semua aktiviti dikenal pasti, dilakukan secara optimum. Okey, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Okey, sumber perlu dikenal pasti. Okey, dan kita kena kawal jika ada perubahan dan penjadualan dibuat. Okey, sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Okey, senang je sebenarnya. Di samping kita buat penjadualan dan perancangan tadi, bila kita dah start buat projek ni, kita kena kawal. Maksudnya pengawalan ni bukan berlaku di akhir projek tu, tapi semasa berlakunya persiapan ataupun dalam kita menyiapkan projek kita. Okey, jadi hari ni sampai sini je tajuk. Mungkin agak banyak bagi awak lah.
Okay, tapi dia tak, sebenarnya tak susah sangat lah, kita buat ni je. Sekejap lagi saya akan share dengan awak draft untuk buat nota. Hari ni nota sahaja, latihan tak ada ya. Okay, sampai situ saja. Okay, nanti saya akan share draft untuk awak menyiapkan nota. Okay, maaf saya tak dapat nak Google Meet hari ni. Saya pun ada masalah kesihatan dan juga rumah saya tahulah masih ada gangguan-gangguan lagi. Okay, sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.